Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. ورسوله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda serta anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan demikian, maksudnya lalai daripada mengingati Allah lantaran lawa dan terpedaya dengan harta benda serta anak pinak, maka sesungguhnya mereka itu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya harta benda, anak pinak kamu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, ayat-ayat dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, kepanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran pada malam ini sebagaimana biasa masih lagi dikurniakan oleh Allah Ta'ala nikmat sehat tubuh badan, 8 waktu untuk sama-sama menghadirkan diri kita dalam rumah Allah ini. Walaupun mungkin tuan-tuan tak perasan saya sebulan 2 ni absent ya. Ada saja ujian, tembung program, sekejap ke Kuantan, sekejap ke baru balik dari Jakarta tuan-tuan semalam 3 hari di sana. Alhamdulillah. Bolehlah sedikit sebanyak berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini hasil pertemuan singkat bersama dengan Kiai muda, Ustaz muda di Jakarta, di Semarang, pemilik pesantren Daku Al-Quran, Darul Quran Sunnah, Fadil Ustaz Yusuf Mansur, seorang ulama dan ustaz muda, umur baru 37 tahun. Tetapi
tapi menjadi da'i yang menduduki ranking top 10 ataupun top 5 selepas Pak Haji Muammar Zairi yang baru meninggal dan beberapa ustaz-ustaz di sana. Maka alhamdulillah, di antara mutiara yang saya dapat ambil daripada ucapan beliau, siri kuliah bersama dengan beliau, di antara nama yang masyhur dilakabkan, disandarkan kepada beliau adalah Ustaz Sedekah. Ustaz Sedekah. Di Indonesia ni tuan-tuan, hebatnya ulama-ulama mereka mempunyai konsep ataupun mempunyai keistimewaan tertentu. Ada ustaz yang fokus dalam bidang zikrullah, tuan-tuan. Ustaz ni ajak orang berzikir je, dan ada pengikut yang ramai, jutaan pengikut, juta tuan-tuan ikut ustaz. Ada pula ustaz yang bidangnya tasawuf, bicara soal hati, contohnya Pak Haji di Darul Tauhid di Bandung, jutaan pengikutnya ikut Pak Haji. Ustaz Yusuf Mansur, seorang budak yang pernah dipenjarakan 2 kali, hafal Al-Quran dalam penjara, dan saya mendapat tahu daripada murid beliau mendapat keistimewaan ilmu wahdi dalam penjara, dikurniakan kelebihan untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu tafsir dan bahasa Arab secara mimpi. 2 malam mimpi. Malam pertama juzuk 1 hingga 15, dia bangun, buka Quran, faham Al-Quran. Hasil pembelajaran yang ringkas sahaja bahasa Arab, faham Al-Quran. Dan memang terbukti sepanjang saya berada bersama beliau bercakap bahasa Arab fasih. Saya tanya, "Anta kharijul Azhar?" Lepasan Al-Azhar ke? Tak, dia kata belajar di pondok-pondok. Ini kelebihan beliau. Malam kedua mimpi lagi juzuk 15 hinggalah 30. Tuan-tuan, di antara mutiara hikmah beliau yang beliau bercakap tentang sedekah. Siapa nak kaya, sedekah. Siapa nak berjaya dunia akhirat, sedekah. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggabungkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, diakhiri dengan infak, diakhiri dengan bersedekah. Ini tuan-tuan, keistimewaan, kelebihan sedekah. Sedia maklum, ya, kita tahu kita bersedekah ni tuan-tuan merupakan amalan biasa. Orang Masjid Rahimah rasa bersedekah, ustaz, tiap-tiap Jumaat bersedekah dah ustaz, ya, tidak, tiap-tiap Jumaat dah sedekah dah. Tapi beliau membawa satu gagasan, nak berjaya, nak cemerlang, kena memberi pula kalau boleh segala-galanya, itu terbaik. Konsep beliau, gaji pertama lillah, kalau kerja gaji pertama kerana Allah, ataupun 10% daripada gaji untuk Islam, untuk Allah. Hebat tuan-tuan. Kita ini tuan-tuan kalau nak cari 10% payah tuan-tuan. Betul tak? Kalau tak jaya hari Jumaat nanti tuan-tuan yang masuk tabung berapa? RM1. Paling banyak RM10. Berapa persen agak-agak daripada gaji kita, daripada pendapatan kita? 0,001% je tuan-tuan. Maaf lah, tak, bukan tuan-tuan, saya pun macam tu juga. Selok kocek tuan-tuan, tengok cari yang RM1, betul tak? Kalau di sini kalau keluar yang pun tersilap ni kan, masuk balik tuan-tuan. Itu gagasan yang beliau sampaikan dan berjaya, alhamdulillah, Masya Allah. Berjaya gagasan tersebut, dan memang hasil keyakinan, amalan dan pengorbanan yang beliau buat, alhamdulillah. Tempohnya lebih kurang 3 hingga 6 tahun sahaja. 3 tahun pertama beliau membina pesantren, pondok modern,
tahun ke-6 tahun ni tuan-tuan, puratanya beliau mula daripada 2006. Sekarang ni tuan-tuan 2014, tahfiz beliau saya rasa jutaan ringgit lah habisnya, dengan bandungan 4 tingkat. Beliau telah memiliki radio, beliau telah membeli stesen televisyen, beliau membeli hotel beli tuan-tuan, sedang membina hotel 15 tingkat di belakang tahfiz beliau, dan sedang membina 15 tingkat pondok pesantren moden beliau. Masya Allah. Allah dan ibu-ibu rahimakumullah, kelebihan beliau tengok sendiri nanti insya-Allah. Dan saya mengajak tuan-tuan yang berminat ya, mentara kita ni kadang kena berjalan musafir. Saya banyak musafir berjalan melihat keagungan kebesaran Allah. Kadang kalau kita pun kena tinjau, kena keluar sikit tuan-tuan, duk main Masjid Rahimah dia tuan-tuan, sekali-sekala pergilah Masjid Khairiyah, betul tak? Jangan tinggal pula Masjid Rahimah, pergilah tempat lain sekali-sekala tuan-tuan, pergilah ke luar negara, tengok Papua ni, tengok petani kan, tengok tempat-tempat lain. Jangan harap kita ni hebat sangat dah. Tinjau, berjalan, fasiru fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan, lihat, tengok bukti dan kesan orang-orang yang derhaka kepada Allah, ataupun berjalan lihat kebesaran keagungan Allah. Jalan ke Jakarta, tengok pesantren dan pondok-pondok, ulama-ulama, kiai-kiai di sana tuan-tuan. Satu daerah ada satu pondok. Kita kalau satu negeri ada satu pondok, okey dah tu. Satu daerah banyak jumpa tuan-tuan ya. Pusat tahfiz ni di sekolah, di masjid, ada je. Suasana yang cukup, alhamdulillah, yang cukup hebat. Saya menjadi pertama VVIP tuan-tuan, diiringi dengan kereta rondonya, pengawal keselamatan pakai walkie-talkie, disambut dengan paluang kompang. Dan tuan-tuan, rupanya ustaz dan kiai di sana disambut dengan begitu hebat, Masya Allah. Itu di antara kelebihan ringkas lah yang saya sempat beritahu tuan-tuan. Siapa berminat boleh ikut lagi insya-Allah. Saya buat program cadangannya dengan pesantren Pak Ajin dan juga Ustaz Yusuf Mansur. Kita bercadang untuk buat lawatan sebulan sekali, ujung bulan, Sabtu Ahad ataupun Jumaat, Sabtu Ahad, 3 hari saja tuan-tuan, 2 malam. Sebab kebetulan setiap ujung bulan Pak Yusuf Mansur ada kuliah di Masjid Kemerdekaan, Masjid Istiqlal, yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Jadi mungkin kita kalau berhajat, kita ziarah, di samping melawat tempat-tempat yang bersejarah, kita juga boleh menimba ilmu dan yang baik insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini saya nak bincangkan lagi berkenaan dengan keutamaan dan kelebihan anak-anak serta ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sedia maklum, anak adalah merupakan anugerah Allah. Anak adalah permata kehidupan. Semua orang tahu anak, Masya Allah tuan-tuan, hidup bahagia kita tuan-tuan, suami isteri sebab ada anak. Tak ada anak kadang boleh cerai-berai. Saya banyak kes tuan-tuan yang datang mengadu kepada saya, perempuan lah biasanya. Ustaz, saya ni diceraikan. Saya tanya kenapa? Nikah 2 tahun tak beranak, tak mampu melahirkan zuriat, diceraikan oleh suami. Ustaz, saya ni ustaz ada masalah. Kenapa? Anak terlampau ramai masalah hebat tuan-tuan. Suami saya lari serabut daripada rumah kan, dah ramai sangat serabut, laki pergi mancing dia pandai kan. Sebab apa? Anak ramai sangat ke rumah, bini tak boleh nak handle. Masalah juga, beranak ramai masalah, tak beranak masalah. Tuan-tuan, benarlah firman Allah yang saya bacakan tadi, sesungguhnya harta benda anak pun adalah merupakan ujian, adalah merupakan kadang musibah balik. Tetapi sebenarnya anak adalah merupakan anugerah Allah. Tak dapat tidak punya yakinan percaya anak adalah merupakan permata kehidupan. Saya dah sebut ada 3 perkara. Yang pertama, anak adalah merupakan syurga dunia, ya, syurga kehidupan. Sekiranya anak itu diadun dengan baik prinsip Islam ataupun
dididik dan diasuh dengan tarbiyah Islamiah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak adalah merupakan saham ataupun tiket untuk menempah syurga maupun neraka. Ya, anak merupakan tiket ke syurga ataupun anak juga merupakan tiket ke neraka. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, anak adalah merupakan cerminan wajah kedua ibu bapanya, yang memantulkan kebaikan, kelebihan, keistimewaan ayah dan ibu. Itu tiga perkara, insya-Allah dalam setengah jam kita sempat, dalam 20 minit tuan-tuan. Tak lama kuliah maghrib ni, tak lama-lama tuan-tuan. Ya, nak balik tengok cara langsung bola sepak pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak adalah merupakan anugerah Allah, permata kehidupan. Sekiranya diagung, dididik, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiah, prinsip Islam. Saya ulang lagi tuan-tuan, prinsip Islam Nabi sebut adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anak cinta Allah, hubbillah wa rasul, cinta Allah, cinta Rasul, hubbi ahli baiti wa ashabi, cinta sahabat, kaum kerabat Nabi. Yang ketiga, cinta Al-Quran. Ini prinsip dasar pendidikan anak-anak dalam Islam. Mendidik anak bukan sekadar menghantar anak ke sekolah mendapatkan pendidikan formal, belajar pendidikan rasmi di sekolah, tetapi yang lebih utama didik anak sejak kecil. Nabi sebut apa? Muru auladakum bis-shalah. Didik anak sembahyang umur 7 tahun. Pukul bila umur 10 tahun. Tak sembahyang pukul, dengan pukulan yang tidak mencederakan. Ini masalah kita umur 15 tahun baru nak pukul, tak jadi. Marhalah didik anak ada 4 tuan-tuan. Proses pendidikan ada ulama dan psikologi menyebut ada 4. Yang pertama 1 hingga 7. Yang kedua 7 hingga 14. Yang ketiga 14 hingga 21. Seterusnya 21 hingga seterusnya. Ada 4 kategori ataupun marhalah ini. 4 proses. 1 hingga 7 belai dengan penuh kasih sayang, main dia dengan dia, bergurau dengan dia, di samping ajar asas-asas agama. Pakaikan dia ketua, pakaikan tudung, ajak dia datang ke surau, ajak datang ke masjid. Dia nakal, jangan pukul, jangan balik. Ini tidak, kita umur 3 tahun pun tendang, terajam. Umur 5 tahun pun kata tempeleng dia, cucuk dengan api rokok. Ini bukan akhlak Islam. Budak umur 1 hingga 7 tahun, Nabi kata belai dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Nabi layan cucu ni Hasan dan Husain. Pernahkah kita dengar cerita Nabi sembahyang, tiba-tiba Nabi rokok dan Nabi sujud lama Nabi sujud. Sahabat jadi makmum terfikir, kenapa lama sangat? Biasa 15 minit je, ini setengah jam. Tiba-tiba lepas sembahyang, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, tadi yang kamu sujud lama dapat wahyu ke apa? Sebab Nabi biasa dapat wahyu juga dalam solat umpamanya. Ada wahyu baru ke ya Rasulullah? Tadi dapat wahyu ke? Nabi kata tidak, bahkan tadi masa aku tengah sujud, Hasan dan Husain cucu dia datang buat kuda. Budak-budak ya buat kuda, naik atas tengkuk. Maka aku biarkan dia dalam keadaan dia puas. Anak naik tengkuk masa sembahyang. Pernah ada anak naik tengkuk? Pernah? Angkat kan? Kita kalau ada naik tengkuk atas sembahyang, siap lepas sembahyang boleh kan? Tak kerti bahasa dengan mak-mak dia sendiri Allah. Apa yang wajar orang sembahyang kan? Dan kita pernah berayat akhir, kadang-kadang anak datang melangkah naik atas ilmu. Apa perlu kita buat?
Biarkan. Tak boleh, jangan biarkan. Merangkak dengan tempo yang kencur tak boleh. Kena angkat dia letak ke tepi. Ya, kalau duduk atas sejadah, pukul dia macam mana? Kita kena buka ke tepi. Ya, sebab apa? Najis, Hasan Hussein, orang Arab budaya dia bila bersalin, bila melahirkan anak ataupun bila lahir saja terus dikhatamkan. Orang Arab budaya dia macam tu. Orang kita tunggu darjah 5, darjah 6. Sebab apa? Seronok nak naik lori boleh sembuh dengan air bomba. Orang kita seronok tu. Khatam dan majlis pula kita sembuh air bomba. Muslimin dan muslimat ayah dan ibu-ibu sekalian, jadi yang pertama, prinsip pendidikan anak-anak dalam Islam mestilah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan tidak menolak perlu menghantar anak ke pendidikan formal, pergi ke sekolah, belajar sains, matematik dan sebagainya. Ilmu kehidupan perlu dipelajari, tapi asas agama itu yang mesti diutamakan. Hal ini kita terbalik kut lihat. Agama kemudian Quran, tak apalah, khatam sudahlah. Khatam sudah, orang Melayu ni khatam cuaca tu hebat tu khatam tu. Apatah lagi kalau boleh buat kat stadium 20,000 khatam perdana, hebat kan. Masuk rekod tu ada, hebat khatam je tu ada. Kita orang Arab tu dia ajar apa Quran tu. Kita jadi orang Arab ni tu umur 7 tahun 8 tahun khatam Quran dalam kepala. Orang kita tuan-tuan 7 tahun 8 tahun habis lagu Doremi ingat, lagu Upik Ipik ingat lagu anak-anak kita tak kaya pula bertanya boleh menyanyi lagu Jepun tu. Dan ibu rahimakumullah, jadi pastikan hari ini alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak orang Gombak ni hebat-hebat dah, tapi tak tahu lagi anak orang Selayang. InsyaAllah tuan-tuan, kalau masuk bab kedua, perkara kedua, anak merupakan tiket untuk menempah syurga ataupun neraka. Cuba kita muhasabah balik hari ini tuan-tuan, adakah anak-anak kita hari ini saham untuk mendapatkan syurga Allah, pelaburan yang akan kita tuai hasilnya di akhirat? Ataupun anak-anak kita ini tuan-tuan balik tengok rumah terentang, tak ada harapan, balik-balik tengok tu berempit kan. Apatah lagi kalau anak-anak kita terlibat dengan gejala yang tidak bermoral, menunggu konsert rock. Dah lah pergi konsert rock tuan-tuan, balon dadah pula, wala'iyadzubillah, ditakdirkan mati pula tuan-tuan. Ada anak orang Islam nak mati ni tuan-tuan, anak orang Islam tuan meninggal dunia kerana terlebih mengambil pil, dadah dan sebagainya, mengikuti program. Tuan-tuan, kalau mati orang tanya, anak Pak Mak mati dah, mati bila? Masa dengan kuliah maghrib, Ustaz zaman hidup mengajar, tersebut terpilih mati. Ya, sandar tapi rindu tiba-tiba mati kenapa? Dengar kuliah Ustaz zaman ni sampai mati. Masya Allah, orang pakai doa Masya Allah. Anak siapalah bertuah tu mati dalam masjid sambil dengan kuliah terbaik. Ini tuan-tuan, minta maaf, mungkin ada di kalangan tuan-tuan sebagai maga dan sebagainya, minta maaf sangat-sangat, tapi perlu ada muhasabah untuk kita bersama. Kita tak tahu anak siapa, anak kita pun boleh mutu lagi. Adakah menjadi saham untuk akhirat ataupun saham untuk neraka Allah, wala'iyadzubillah. Tapi kita nak muhasabah bersama. Alangkah sedihnya tuan-tuan, alangkah pilunya kita tuan-tuan, sekiranya anak kita tuan-tuan yang kita lahirkan, yang kita didik sejak daripada kecil, daripada sebesar tapak tangan kakinya tuan-tuan, sebesar ibu jari kakinya tuan-tuan, sampai besar dewasa menjadi orang yang berhaka kepada Allah, menjadi orang yang menempah neraka Allah tuan-tuan. Sebab itu masa kita tuan-tuan perlu diperuntukkan. Kebanyakan orang yang berjaya tuan-tuan bukan orang Islam, orang Cina tuan-tuan. Orang Cina kadang hebat, ialah yang hebat je lah, tapi kebiasaannya orang Cina memang dia susun atur anak-anak dia. Tak dapat anak
kepergian ambil bisnes, balik menjadi tokey businessman. Dia didik dan atur anak dia, tuan-tuan. Saya pernah jumpa Cina dalam 15 orang budak, hantar kem masuk hutan. Berapa, tuan-tuan tiketnya? Dia kata lebih kurang RM700 seminggu, hantar ke kem untuk menjadi manusia yang berguna. Orang kita, tuan-tuan, kem yang kerajaan negeri bagi sponsor masjid RM30 lihat. Betul tak? Tak boleh paksa anak sebut main game kat rumah. Black shop main. Black shop macam biasa main sebut kan. Anak saya lebih kurang lah kan. Black shop, tuan-tuan, tak datang ke masjid ni, rela tak makan nasi, main. Ayah beli letak dalam bilik, handphone di tangan, kemana saja berjalan sepalang dia, tuan-tuan, main. Budaya orang ini, tuan-tuan. Pendidikan yang kita susun atur tidak meletakkan anak-anak menjadi saham akhirat. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, mungkin tuan-tuan kata, ustaz, anak dah besar panjang dah. Yalah, anak dah besar panjang, cucu pula, tuan-tuan. Cuba kita balik tanya anak kita, menantu kita, tuan-tuan, ke arah manakah pendidikan anak-anak mereka? Ni malam-malam ni sanggup hantar anak ke mana? Ke tuition smart reading, RM50, RM60 sebulan. Hantar tuition bahasa Inggeris, matematik, RM100 sebulan, RM200 sebulan, no problem. Tapi kadang terlupa hantar anak ke kelas mengaji Al-Quran. Mengaji Quran RM22 tuan-tuan sebulan. Itu pun 3 bulan tertunggak, tak bayar. 3 bulan dah ustaz baik apa. Ini kadang berlaku tuan-tuan. Sekolah agama ni penat, tuan-tuan, penat nak berurusan sebab apa? Dah lah iurannya rendah. Kalau agama rakyat kafah, tu pun tak bayar 3-4 bulan. Tengok kita hantar sekolah profesional, sekolah integrasi, sekolah mana, bulannya RM400-500 on time dia bayar. Betul tak? Kiblat kita tu, di mana kepentingan dan keutamaan kita yang kadang-kadang menyebabkan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita. Betul semua, tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita, tuan-tuan. Ni buat konsert, tuan-tuan, bukan percuma, bayar. RM10,000 boleh datang, tuan-tuan. Waktu duk salahkan siapa penganjur ni, siapa yang buat ni, kata nak buat apa dipaham, akan diteruskan. Sebab yang salah ni bukan konsert itu, yang salahnya dadahnya, tuan-tuan. Di saat ini perlu mereka yang dipertanggungjawabkan. Jabat agama, pimpinan masyarakat, ulama, semua kena serius sekali. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bala. Hari ini Allah Ta'ala turunkan bala sekejap, jerebu 2-3 hari, Allah Ta'ala matangkan balik, sekejap hujan. Kalau ikut logik, Allah Ta'ala tak datangkan hujan pun tak apa, sebab ramai lagi orang buat maksud. Tapi Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang, kesian dari kita, tuan-tuan. Sebab orang yang tak berdosa pun sakit tekak juga. Ustaz nak ceramah pun sakit tekak sebab jerebu, tuan-tuan. Allah Ta'ala saya turunkan hujan. Tapi kita teruskan juga dengan program maksiat, nak buat lagi. Kapal terbang boleh jumpa lagi, tuan-tuan. Kapal terbang boleh jumpa lagi. Fitnah dan juga pelbagai bentuk cercaan di sana, dikajang terus berlaku. Cubalah sejenak beristighfar, tinggalkan politik yang caca merbak, yang fitnah, mengadu domba, tak kira pihak mana, tuan-tuan. Cubalah sejenak berfikir secara matang. Kita ni besar panjang dah, malu orang. Kadang saya pun malu nak baca surat khabar, nak baca berita, nak dapat risalah, bahkan nak tengok internet, tengok Facebook pun rasa malu. Dua-dua belah pihak masing-masing menggunakan serangan peribadi. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mencantumkan gambar-gambar, kono pandai sangat Photoshop, teknologi model sangat, gambar tok guru, gambar ulama dan sebagainya, dihina dengan begitu. Rasa malu sikit kita ni pada budak-budak yang tak cerdik. Kita ni orang besar,
orang yang berilmu, orang yang Allah Ta'ala anugerahkan segala-galanya kebijaksanaan. Tapi afala tatafakkaru, tak fikir ke? Allah Ta'ala tanya. Sebab itu bila kita tidak menggunakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takut, ingat fitnah, ujian dan bala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tidak hanya kepada orang yang zalim, tidak hanya diturunkan kepada orang yang berhaka kepada Allah, tapi Allah akan melakukan, akan mengumumkan bala dan juga bencana. Datang tsunami, dia sapu bersih, tinggal masjid Baitur Rahman sebagai bukti keagungan Allah. Yang lain Allah Ta'ala sapu bersih. Siapa? Orang beriman, orang kafir, orang taat, orang berhaka, budak kecil, orang tua, dia mati ratus ribu tuan-tuan. Dan kita nak macam tu ke? Ada peringkat macam tu ke baru nak sedar? Baru pakai nak datang ke masjid, baru pakai nak tinggalkan maksiat. Inilah kita tuan-tuan. Allah Ta'ala datangkan sebiak kemarahan, Allah Ta'ala datangkan sedikit jerabu, pakai semayang hajat belakang tuan-tuan. Arah semua masjid-masjid tu imam buat solat hajat belakang, masjid solat hajat, surau solat hajat, pakai sekolah pun buat doa selamat belakang, minta keselamatan. Besok-besok lupa pula konsert juga tuan. Saya pun pening kepala macam mana orang saat bermunajat minta MH370 ditemui, ada orang buat maksiat, sanggup orang melompat-lompat bermaksiat kepada Allah, tak terfikir apa. Bila lihat sekejap berasa. Muslimin dan muslimat ayat ibu-ibu rahimakumullah. Maka marilah kita pada malam ini berazam dan bertekad, ya. Sebab kita pun tidak mengetahui apa yang berlaku kepada anak-anak kita pada suatu masa akan nanti. Dan suatu masa nanti kita pun tak pasti. Saya pun masih ada anak-anak yang kecil, tuan-tuan saya pun kira masih ada yang belum kahwin, yang akan berkahwin, akan mempunyai anak, ataupun ayah-ayah dan ibu-ibu mempunyai anak, cucu dan sebagainya. Maka marilah sama-sama kita memastikan anak kita, cucu kita menjadi salah satu daripada aset ataupun pelaburan yang paling berharga. Jangan kita ingat aset ni kebun raya dia. Kadang kita ingat aset kita ialah shop lot yang kita beli, rumah, apartmen yang kita beli untuk disewakan. Kita anggap itu aset kita. Betul lah, itu aset dia sebut material, dia sebut dunia ni, material. Tetapi aset yang paling berharga iaitu anak-anak yang menjadi zuriat yang saleh dan solehah, yang bakal menjadi aset pelaburan yang paling berharga kepada ayah ibu. Bukan kita biasa dengar Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Bila anak Adam mati, terputuslah segala amalan sebagai saham kepada kedua ibu bapa. Maka di antaranya akhir sekali Nabi sebut apa? Selepas sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa. Alangkah bahagianya kita tuan-tuan, ayah dan ibu ataupun atuk kalau ada anak-anaknya hafal Quran, anak yang belajar sekolah agama ataupun sekolah kebangsaan tapi hafal Quran, jadi engineer, jadi saintis, jadi pilot, jadi juru terbang. Betul tak? Yang hafal Al-Quran, yang taat kepada Allah, yang bila ayah yang meninggal, datuk yang meninggal ataupun nenek yang meninggal, dia yang bertanggungjawab memandikan jenazah. Tak payah minta orang masjid Ar-Rahimah ni, siapa anak-anak dia memang boleh uruskan. Anak dia mahir, anak dia pandai mandikan jenazah, kafankan jenazahnya. Jadi usul ke lihatlah. Ini tidak dunia akhir zaman sekarang ni tuan-tuan, mati je telefon pihak masjid. Anak-anak tak boleh nak urus.
Dia pasti ada datang satu van dan datang pos khairat kematian kan, yang ia uruskan semuanya. Anak buat apa tuan-tuan? Oh, dia di beranda seokok Marlboro. Masing-masing membicarakan fikir di kereta Toyota Alphard ayah yang bagi sabtu. Tanah kebun ayah di ulangan ulu ia ambil berapa ekar dia kira gerang-gerang kat mana. Anak dah sibuk dah. Anak yang soleh tak boleh pun. Anak yang soleh ayah yang diuruskan, tak tahu tentang harta, tak tahu tentang apa aja. Ini kadang berlaku ini tuan-tuan, amat menduka citakan kita. Itulah pastikan, mudah-mudahan saya pastikan anak saya tuan-tuan malam ini kita pastikan jangan ada di kalangan anak-anak kita yang pergi ke tempat-tempat maksiat. Anak saya harapkan pergi panggung wayang. Walaupun jiran tetangga bertanya kenapa tak boleh panggung wayang, sekali-sekali nak pergi tengok cerita Spiderman. Bukan teruk pun, saya minta maaf, budaya tak sihat. Mula-mula memanglah tengok Spiderman, pergi dengan ayah ibu. Dan selepas itu mungkin dia pergi sendiri-sendiri dengan buaya tembaganya, dengan mata airnya. Jangan sampai anak-anak kita terlibat dengan kerja maksiat, pergi ke konsert. Mula-mula pergilah konsert amal dulu. Mula-mula kan sekarang banyak buat konsert amal tuan-tuan. Ini budaya tak sihat juga. Ulangan MH370, maka kita membuat konsert amal bagi orang begini. Ini budaya apa ni? Budaya Islam bukan begitu. Ustaz dah buat sembahyang hajat kat masjid, untuk golongan lain kita kena buat juga ustaz. Pening tuan-tuan bila ada orang bercakap demikian. Kita kata haram tetap haram, matlamat tidak menghalalkan cara. Dia kata ialah kalau konsert itu konsert yang tak ada lesen haram lah. Bila ada lesen dia dah halal. Jadi kadang berlaku salah faham, kadang ditambah pula ustaz janganlah ekstrim, jangan dengan perlancongan, dengan orang datang dapat rezeki ataupun ekonomi kita berkembang. Ini salah faham dalam masyarakat kita, hasil daripada kita melihat dunia sebagai segala-galanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu akhirnya perkara ketiga. Dari yang pertama, prinsip pendidikan anak-anak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, anak jadikannya aset untuk akhirat, bukan aset untuk dunia semata-mata. Kadang kita lantar anak kita ke London, ke Ireland, belajar apa? Medik, ambil pakar, kedoktoran. Sebab apa? Bila balik 20,000 bos. Hantar anak tu belajar bahagian juruterus engineering, mana dah tahu kok boleh jadi juruterus cari gali, Petronas, Shell dan sebagainya. 40,000 offshore. 2,000 je kerja, 40,000 bawah, boleh beli Audi ke bapak. Contohnya tak salah kalau kita menetapkan matlamat itu, tapi jangan lupa akhiratnya, akidahnya. Saya ada jumpa seorang engineer pergi ke Mekah umrah, beriman salih dan salih, beruntung mak ayah dia, bawa mak ayah menantu satu keluarga pergi umrah. Saya tak ada kerja pun sampai ramai-ramai bawa, ada rezeki ustaz, ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Tak mana kerja di Kongo contohnya, Afrika Selatan, kerja apa? Dia terlibat kerja syarikat swasta. Berapa gaji? Kalau saya kawan saya di Malaysia ni, kalau Petronas adalah 20,000, 30,000. Ustaz, dia orang bagi lebih kurang dalam 80,000. 80,000 sebulan kan? 80,000 sebulan memang boleh bawa ke keluarga tu pergi umrah. Kita nak dapat 8,000 terletih tuan-tuan. Kita letih nak dapat 8,000 tuan-tuan. Pagi, petang, malam tak sempat dengan kuliah maghrib tuan-tuan. Buat burger lagi, tak dapat 8,000. Dia tuan-tuan 15,000 je. 15 hari dia kerja 80,000. Boleh bawa anak, adik beradik, mak ayah, menantu semua pergi umrah satu keluarga. Masya Allah hebat. Tapi dunia dapat, akhirat dapat. Betul. Tapi tuan-tuan yang terakhir, anak-anak adalah pantulan cerminan yang mewajahkan siapa. Saya nak ringkaskan macam ni dah tuan-tuan. Bila ada kebaikan,
seorang anak, contohnya bulan Ramadan nanti ada budak kita jemput dia jadi imam tarawih, bacaan Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah tuan-tuan. Lepas mayang orang akan tanya siapa? Anak siapa? Betul tak? Orang dah tanya budak mana orang kata, anak siapa tu mana, beritanya mak ayahnya. Betul tak? Sama lah juga, lagu betul, berbom boleh mati. Orang tanya, anak siapa? Betul tak? Sama lah juga, itulah pantulan anak memantulkan cerminan yang mewajarkan siapa itu. Jadi tuan-tuan, semua kita minta doa daripada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan di kalangan anak-anak kita anak yang saleh. Tetapi bukan sekadar dengan doa, mestilah didahului dengan usbuh, didahului dengan gerak kerja yang berterusan. Saya minta tuan-tuan kalau boleh saya sentiasa kalau pergi kuliah saya beri tips sikit. Tips yang paling mudah, contohnya macam ni lah tuan-tuan. Pastikan anak-anak kita paling kurang satu keluarga seorang hafal Quran. Beruat tuan-tuan. Orang Arab semua adik-beradik dia hafal Quran. Kita satu keluarga seorang hafal Quran. InsyaAllah pakat usahakan. Ya, kita pakat usahakan supaya budaya melahirkan hafizul Quran ini menjadi salah satu daripada tanggungjawab ayah dan ibu dan keluarga Islam. Dan kalau boleh dalam satu keluarga, di samping ada yang jadi engineer, ada yang jadi arkitek, ada yang jadi peguam, ada yang jadi macam-macam ni, seorang kalau boleh jadilah seorang ustaz lepasan pengajian Islam. Paling tidak kalau ada kematian, ada masalah, orang boleh rujuk kepada adik-beradik yang beragama, yang ada agama secara khusus. Di samping adik-beradik lain memang kena faham agama, sebab agama ni bukan untuk orang pengajian Islam ni. Dia salah faham, letak agama pada Tok Imam, letak agama pada Tok Bilal. Tidak, tuan-tuan, agama ni tanggungjawab kita semua memahami Islam. Ini tuan-tuan ayat-ayat dan ibu-ibu rahimakumullah. Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon insyaAllah selepas kita pakat mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala murniakan kepada kita zuriat yang salih dan salihah, yang akan mendoakan kita apabila telah kita kembali. Dan insyaAllah pakat-pakat saya nak sebar-sebarkan juga tuan-tuan yang nak berhajat mengikuti program saya. Saya tak nak ramai, 15 orang tuan-tuan, 15 orang saja yang nak join program. Setiap hujung bulan kita bersafir sekejap ke Indonesia, ke Jakarta untuk mengikuti kuliah di sana. Dan saya bercadang untuk buat program 3 hari 2 malam dengan hafal satu surah. Paling keluar surah Al-Mulk, paling keluar insyaAllah 3 hari kita hafal satu surah, surah-surah penting insyaAllah. Maksudnya bukan berjalan lagi tengok Bali tuan-tuan, bukan berjalan dan kita tengok patung Borobudur tuan-tuan. Tidak berjalan, kita ada diri sikit, tapi dalam masa yang sama kita dapat ilmu dan pengetahuan insyaAllah. Siapa berminat bolehlah hubungi saya selepas ini atau pihak masjid, saya akan sampaikan flyer ataupun murah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله